Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya hari ini tergesa-gesa sikit kerana hari Rabu saya ke Jakarta. Sudah petang saya ke Jakarta. Kemudian hari Selasa. Kemudian habis urusan di Jakarta, sampai Jakarta sudah malam. Pagi itu dah buat urusan di Jakarta, habis urusan di Jakarta, terus balik. Jadi duduk di Jakarta tak sampai 24 jam. Baliklah nak mari kuliah, takut tuan-tuan marah tak mari kuliah. Terus sampai ke airport KLIA dah lewat, dah 12 malam. Naik kenderaan ke darat, balik ke Perlis. Sampai dah subuh. Mandi-mandi, siap sekejap semua, lepas mayang semua. Hari ini Raja Permaisuri Agong datang ke Perlis. Jadi pagi nak kena pergi ke airport untuk majlis keberangkatan Permaisuri Agong. Habis urusan tu, petang tadi nak berangkat pulang, pimpinan negeri kena ada di airport. Saya di sana tadi sampai pukul 7. Majlis belum habis tapi saya minta berkenan. Kata saya kena balik ke Masjid Alwi untuk kuliah, takut mereka mengamuk. Jadi saya pun saya minta berkenan kepada tuanku untuk keluar meninggalkan majlis. Tuanku dah berkenan. Saya sampai sini, mandi pun tak dan. Nampak je pakai baju yang bukan pagi tadi, tapi tak mandi. Itu tuan-tuan jangan main apat saya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya ingat bukan apa, kuliah ni kerja saya yang asal. Kerja saya yang asal ni kuliah, bukan pentadbiran. Jadi dulu-dulu saya bukan mentadbir, dulu saya kuliah. Daripada kuliah, mengajar, kuliah, ditakdirkan Allah jadi mufti, terlibat dengan pentadbiran. Jadi apa-apa pun kuliah asal. Kuliah, Indonesia kata kajian, pengajian asal. Kalau sebolehnya saya nak elak daripada ponting kuliah, tapi kadang terponting juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita. Ilmu adalah asas di dalam agama ni. Islam is the only religion yang meminta supaya penganutnya berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Oh my Lord, increase me in knowledge. Wahai Tuhan, tambahkanlah aku ilmu. Ketika mana arahan ini datang, bila arahan ini datang, waqul, dan katakanlah. Arahan ini asalnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jil bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu
wa qur rabbi zidni ilma. Fata'ala Allah al-malikul haq. Maha tinggi Tuhan. Al-malik al-haq. Yang mempunyai kekuasaan, penguasaan, kedaulatan. So high, all above is Allah. The sovereign, the truth. Yang mempunyai kedaulatan dan yang maha benar. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilayka wahyu. Do not hasten with Quran before its revelation is complete to you. Jangan kalut, Allah kata, jangan kau tergesa-gesa dengan Quran sebelum wahyu itu tamat untuk kau. Nabi SAW bila dapat wahyu, Nabi nak cepat. Takut hilang wahyu tu, takut terlupa. Jadi nak ingat cepat. Allah kata, jangan kalut. Bagi selesai dulu. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu sibuk kalang kabut untuk kamu nak baca Quran tu. Inna alaina jama'ahu wa Qur'ana. Kami yang menghimpunkan Quran. Bila Allah arahkan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tenang, fokus, dapatkan ilmu itu, wahyu itu, Allah juga mengarahkan Nabinya dengan menyatakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Padahal memang Allah sedang memberi ilmu kepada Nabinya. Tapi oleh kerana walaupun Allah berikan ilmu pada Nabinya, tetap Allah memerintahkan Nabinya supaya berdoa, supaya tambah ilmu. Pentingnya doa. Maksud, sedangkan Nabi diminta berdoa supaya ditambahkan ilmu ketika wahyu sedang turun. Inikahlah pula kita. Ilmu in everything yang memberi manfaat. Ilmu agama, of course, sudah tentu. Dan ilmu-ilmu yang lain yang memberi manfaat. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu. Ada orang hari berlalu, ilmu tak bertambah pun. Sama ilmu dia kemarin dengan ilmu dia hari ini. Bahkan mungkin hari ini dia ada lupa berapa ilmu yang dulu. Tak ada, nothing new in his life. Tak ada benda yang baru dalam hidup dia untuk dia tambah. Kalau orang berkembang, orang bahas ilmu, dia duk tahu yang lama tu lah. Duk sebut aku tak pernah dengar pun, depa ni baru habang. Yang tu dia. Dia tak tahu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkan untukku ilmu. Dan ini penting dalam hidup kita. Bukan saja saya mengajar, tuan-tuan juga belajar dan saya juga belajar. Tapi kita sentiasa dalam sujud kita menyebut Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu. Bila Allah menambahkan untuk kita ilmu, kita mendapati seseorang itu, selama mana kita duduk dengan dia, belajar dengan dia, sentiasa ada ilmu baru yang dia ajar kepada kita. Kerana Allah menambah untuknya ilmu. Dan juga mengingatkan kita bahawa doa adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW menyatakan, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Doa. Kata aku ni nak ilmu apa dah, hang tengok umur berapa dah ada ni. No. Minta doa.
Di kalangan para ulama yang sudah meningkat ilmunya, baru belajar ilmu hadis, Allah tempatkan kedudukannya di dalam bidang hadis, bidang Quran. Doa, dan doa tidak ada yang mustahil. Bahkan orang yang malas berdoa ni, Nabi SAW sebut dalam hadis Tirmizi juga, Man lam yad'illah subhanahu ghadiba alaih. Siapa yang tak doa pada Allah, Allah marah kat dia. Bila dia tak doa pada Allah, Allah marah kat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit saya nak sebut tentang hal ini. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad, Nabi kata, A'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, orang yang lemah nak berdoa. Doa ni kita fikir senang je, tak perlu isi borang. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, kalau Allah tidak memberi taufik untuk berdoa, dia rasa berat nak berdoa. Dia angkat tangan berdoa, tapi perasaan berdoa itu tidak hadir di dalam diri dia. Dia dengar tentang sujud merupakan tempat yang paling mustajab doa, tapi bila dia sujud, dia masih tak dapat meluahkan doa. Dia datang jadi serabut. Dia tak tahu nak sebut macam mana. Dia tak tahu nak merintih pada Allah macam mana. Tanda Allah Azza wa Jal tidak memberikan taufik. Na'udzubillah. Kalau Allah berikan taufik, Allah jadikan satu insan hamba tu suka berdoa. Suka sangat dia berdoa. Sujud berdoa, bangun malam berdoa. Hatta kita doa benda yang kita dah hadap pun kita doa. Kita minta pada Allah. Tapi kalau Allah tak taufikkan, dia doa saja dia syak. Tuhan nak bagi ke ni? Boleh dapat ke ni? Duk minta macam tak dapat pun. Allah tak berikan taufik kepadanya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut satu hal yang menarik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, hidup ni dua. Satu taufik, tu kita wabillahi taufiq. Al-hidayatu wat taufiq. Dengan Allah itu taufik. Wal hidayah, taufik maksudnya waffaqallah. Allah bagi kita kena dengan benda tu. Taufik, kata Imam Ibn Qayyim, an la yakilakallah ila nafsik. Taufik dalam hidup maksud apa? Kata Ibn Qayyim, maksudnya Allah tak tinggalkan kita kepada diri kita. Dia tak tinggalkan kita pada diri kita. Kita tak tinggal macam mana tak tinggal diri kita? Dia urus diri kita. Kadang-kadang kita buat satu benda tak menjadi, kita sedih. Tapi kemudian kita tahu Allah punya kehendak nak selamatkan kita dari satu benda. Ditakdirkan kita jumpa dengan hal yang bagus. Dia takdirkan kita berlaku kejadian tertentu, bimbing kita. Sentiasa dia bawa kita ke tempat hak baik. Itu taufik. Satu lagi ialah khadlan, di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita. Kita ini dia tinggalkan kita. Dia jadikan kita ini an yakhliya bainaka wa baina nafsik. Allah biar antara kita dan diri kita. Sentiasa kita ni rasa apa yang boleh aku buat.
diri aku. Kebergantungan kita, tawakal kita ala anfusina. Kita bergantung pada diri kita. Kita bukan natawakkalu ala Allah. Kita bukan bertawakal pada Allah. Itu makna doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baiki urusanku supaya Allah baiki. Jangan kau serahkan aku pada diriku tarfata ain, sekelip mata. Sekelip mata pun tak mau. Apatah lagi seminit. Bila Allah jadikan kita dalam kehidupan kita sentiasa berlaku apa-apa teringat, minta Allah bimbing, minta Allah tolong. Nak buat walaupun nak berniaga, nak masuk universiti, nak ambil periksa, nak buat satu urusan, nak jumpa orang, insya-Allah minta Allah mudah. Duk ingat, minta ke Allah. Kalau kata hang boleh buat, insya-Allah kalau Allah tolong boleh. Tak bergantung kita, bukan di mulut, tapi dalam diri kita sendiri sentiasa akur, ya Allah, aku bergantung padamu. Tapi kalau Allah jadikan kita full confidence, penuh keyakinan pada diri sendiri saja, aku boleh buat, hang tak boleh, mai aku boleh. Itu sebahagian hak dulu confident banyak. Lah kali orang bagi buat kerja tak boleh buat. Tak tahulah. Beras mahal. Tak, maksudnya ialah apabila Allah jadikan kita bertawakal pada diri kita, tidak bertawakal pada Allah. Na'udzubillah. Cuma Ibn Qayyim kata apa? Aslu at-taufiq biyadillah. Asal taufik, bimbingan itu di tangan Allah. Kalau Allah tolong uruskan kita, insya-Allah. Kalau Allah biarkan, kau buat dengan diri kau. Manusia ni tuan-tuan, sekuat mana, sebijak mana, kita tak tahu apa yang nak berlaku. Bukan saja besok, lagi 2 minit pun kita tak tahu, lagi seminit pun kita tak boleh tahu. Orang selalu kata, benda dalam poket aku ya. Dalam poket kita pun, kalau kita ambil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bubuh dalam kertas, kita gaul kertas tu, bubuh dalam poket, supaya ambil mengikut 1, 2, 3 sampai 10 pun kita gagal. Mungkin kita ambil 3 dulu, ambil 4 dulu, ambil 10 dulu. Hal di dalam, in your pocket, dalam poket kita, fi jaibik, Arab kata, dalam poket pun tak dapat, apatah lagi urusan dunia ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, oleh kerana taufik itu berada di tangan Allah. Aslu taufiq biyadillah wa miftahuhu du'a. Dan pembuka kepada taufik itu ialah doa. Taufik di tangan Allah. Pembuka pada taufik apa? Doa. Dan al-iftiqar, sentiasa rasa rendah diri pada Tuhan, sentiasa rasa takut. Orang kata hang boleh buat, jangan ada sebut itu, insya-Allah. InsyaAllah. Kita takut kalau orang nak kata. Kalau kita lah kadang-kadang pi kata apa-apa sikit, ni tak apa saya pi, terlupa teringat nak kata apa? InsyaAllah. Kita rasa apa? Bersalah. Patut insyaAllah, insyaAllah, ya Allah, astagfirullah, insyaAllah, insyaAllah. Sebab kita takut. Tulis mesej ke orang pun kata terlupa insyaAllah. Tengok tak terlupa insyaAllah. Kita tulis balik insyaAllah. Kita takut. Aslu taufiq biyadillah wa miftahuhu du'a, kata Imam bin Qayyim. Asal taufik itu di tangan Allah dan kuncinya adalah doa. Famata a'tal 'abd hadzal miftah arada bihi an yaftihahu. Kata Ibn Qayyim, bila Allah bagi kunci atau an yaftah lahu, apabila Allah bagi kunci, bermaksud Allah mau kita buka pintu tu. Tuan-tuan faham maksud?
Kalau Allah bagikan kepada kita ini suka berdoa, lazat berdoa, khusyuk berdoa, sujud malam kalau doa berjam pun boleh doa. Kalau ada kesempatan doa. Bila doa boleh menangis. Bila doa rasa rendah diri pada Allah, rasa penuh pengharapan pada Allah, rasa luluh pada Allah. Bila doa pada Allah, rasa bahagia dalam diri. Kalau Allah bagi tu kat kita, artinya Allah bagi kunci untuk tahu taufik tadi. Artinya dia mau kita buka. Kalau tidak, dia tak bagi kunci tu. Tapi kalau dia tak bagi kelazatan kita berdoa, artinya dia tak bagi pada kita kunci. Bila dia tak bagi pada kita kunci, artinya dia biar kita dengan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Sehingga kan sebahagian para ulama menyebut di dalam kitab Az-Zuhad Ibn Ahmad, orang mukmin ni macam dengan satu orang yang jatuh di dalam laut dan berpaut pada satu batang kayu. Ombak besar, mulut dia sentiasa apa? Ya Rab, ya Rab, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Macam itulah hidup orang mukmin. Macam mana keadaan dia pun, ya Rab tolong, ya Allah tolong. Saya jumpa sebahagian orang, harta ratusan juta, duit banyak. Ada yang saya jumpa pi haji tiap-tiap tahun ada. Ada yang saya jumpa derma banyak. Tapi bila kita sembang dengan dia sentiasa sebut, Allah rezeki, Allah adalah rezeki, alhamdulillah rezeki Allah bagi. Tapi kadang-kadang kita jumpa, adalah juga yang sok kaya takabur, ada juga. Tapi kadang-kadang kita jumpa duit pun tak banyak, tapi belagak, ya Allah. Sembang, kata-katalah sepatah, insya-Allah. Yalah. Nauzubillah. Ada orang. Sebab itu bukan soal harta, soal insan. Kadang-kadang orang tu Allah berikan kurnia rezeki kepadanya, kena selalu dia bertawakal pada Allah. Soal agama bukan buat baik sebulan, 2 bulan, setahun. Bukan. Agama istiqamah kita dengan Allah. Manusia boleh menghukum kita apa saja, tapi kita dengan Allah sentiasa ya Rab, ya Allah. Dalam kesunyian malam, ya Allah. Duduk seorang-seorang, ya Allah, ya Rab. Astaghfirullah. Rabbi ghafirli. Ya Allah tolong aku. Mukmin. Mudah-mudahan Allah berikan kurniaan kepada kita. Panjang saya buat mukadimah, tuan-tuan. Ada satu lagi hadis yang saya ingat saya baca habis, dah tertinggal satu hadis berhubung dengan sujud tilawah ni, ialah hadis Abdullah ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Quran fa idza marra bis-sujud kabbar wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi layyin atau fihi lin. An ibn Umar radhiyallahu an qala, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u alaina al-Quran, baca kepada kami Al-Quran. Fa idza marra bi sajdah, apabila lalu dengan ayat sajdah, kabbar, dia takbir, Allahu akbar, wa sajada, dan dia sujud, wa sajadna ma'ahu, maka kami pun sujud bersama dengan baginda. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ibn Hajar kata sanad hadis ni dhaif. Sanad hadis ni dhaif.
Kita dah baca banyak hadis yang baru lepas ni, kita himpun semua-semua hadis tu, kita gabung sekali, kita baca bahawasanya sujud tilawah ni kesimpulannya adalah sunat. Walaupun ada para ulama dalam mazhab Abu Hanifah khususnya yang mewajibkan sujud tilawah bila baca ayat tilawah. Tapi apa yang nak dibawa oleh Ibn Hajar dalam bab ini ialah tentang perkataan kabbara. Tuan-tuan tengok perkataan kabbara. Maksudnya bila Nabi baca ayat sajdah lalu kepada ayat sajdah, marra bis sajdati, lalu pada ayat sajdah kabbara, dia takbir. Yang tu dia nak. Pasal bab lain dia dah cakap dah. Maksudnya bila Nabi nak sujud sajdah, Nabi takbir. Tapi masalahnya dia kata hadis ini dhaif. Kenapa hadis ini dhaif? Tuan-tuan dengar elok. Sekali penin. Hadis ni dia diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui rawinya Abdul Razak, dan Abdul Razak ni telah mengambil hadis ini daripada Abdullah bin Umar, daripada Nafi' maula Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Anak Abdullah bin Umar pertama tadi cicit Sayyidina Umar. Yang ni hadis ni diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Kita semua tahu pasal Abdullah bin Umar dan selalu kita bahas tentang dia. Siapa yang dengar hadis ni daripada dia? Yang mendengar hadis ni daripada dia ialah Nafi' maula bin Umar. Nafi' ni adalah dulu merupakan hamba Ibn Umar, tapi dia adalah murid besar Ibn Umar. Hadis melalui sanad Nafi' ni dan Muwatta' Malik khususnya antara hadis yang sanadnya emas. Kan? Kerana Malik mengambil hadis daripada Nafi', Nafi' daripada Ibn Umar. Okey. Tapi riwayat ni siapa yang dengar daripada Nafi'? Yang mendengar hadis ni daripada Nafi' satu orang, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Hafs bin Asim bin Umar Al-Khattab. Jadi cucu siapa? Cucu Abdullah, cucu Sayyidina Umar. Cucu Sayyidina Umar melalui anak Sayyidina Umar mana? Melalui anak Sayyidina Umar yang bernama Asim. Sayyidina Umar ni ada anak Abdul Rahman, Abdullah, ada juga anak dia nama Asim. Asim ni, jika tuan-tuan masih ingat, ada cerita walaupun sanad dia tu sukar untuk ditemui dengan, tapi disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, disebut oleh Ibn Asakir, cerita tentang Sayyidina Umar dengan satu orang perempuan yang nak campur susu dengan air. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Tak pernah. Tuan-tuan ni memang hadis-hadis sahih saja yang dengar. Cerita ni dari segi sanad tidaklah kuat. Bahkan ada perbincangan yang sukar, terputus ataupun disebut oleh beberapa kitab-kitab tapi tak ditemui sanad yang jelas. Tapi sangat masyhur kerana disebut oleh kitab-kitab besar. Kononnya Sayyidina Umar berjalan, dan memang kerja Sayyidina Umar ni sebagai khalifah, dia malam-malam dia berjalan melihat rakyatnya, dan suatu hari dia mendengar satu dialog antara seorang perempuan dengan anak perempuan dia. Perempuan tu kata, kita kena campur susu kita dengan air, kalau tidak tak banyak nak berniaga. Dia kata jangan campur, kerana Amirul Mukminin, anak perempuan dia kata, telah bagi tahu jangan campur susu dengan air. Tipulah kan susu dengan air. Tapi sekarang tu macam orang berniaga kan. Tapi kalau campur orang boleh tahu susu kan.
Sekarang ni kita jarang dapat susu sedap, orang campur. Macam orang jual cucuk badak lah. Ambil santan perah, santan tu buat ni, hampas tu dia buat inti tu. Memang tak sedap, out terus. Kan? Itu memang. Tapi maksudnya macam itulah. Jadi dia kata, aina amirul mukminin? Mana ada amirul mukminin yang nampak kita? Mak dia kata, kita ni malam-malam dalam rumah kita. Dia kata, in lam yarana amirul mukminin, Allahu yarana. Jika amirul mukminin tak nampak kita, Allah nampak kita. Ma kuntu uti'uhu fil mala' wa asihu fil khafa. Aku bukan jenis orang yang taat pada amirul mukminin pada di hadapan orang ramai, tapi aku lawan dia ketika bersendirian. Aku tak nak macam tu. Omar terpikat dengan kata-kata. Dikatakan cerita ni lah. Omar terpikat dengan kata-kata. Lalu memanggil anak-anak dia supaya pergi tengok. Kalau dia ni belum bersuami, kita ambil dia. Kau orang kahwin dia. Aku nak buat dia menantu. Dikatakan semua anak dia, Abdullah bin Umar dah ada isteri, Abdul Rahman, Asim tak ada isteri, dan Asim bersetuju untuk berkahwin dengan perempuan ini. Riwayat-riwayat yang disebut oleh Ibnu Jauzi di dalam As-Safwah menyatakan, daripada Asim inilah, keturunan dengan perempuan inilah lahirnya Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz itu pun memang keturunan Omar bin Khattab. Okey, melalui Asim ni lah. Cuma riwayat tadi ni dilihat sebagai tak kuat. Tapi biasanya para ulama ni, hatta Ibn Kathir dan ramai mereka tasahul, bermudah-mudahan, mudah-mudah sikit, longgak sikit dalam bab cerita-cerita yang baik, yang membabitkan sahabat dan tabi'in, yang mana cerita tu bukan hukum agama, satu benda yang bagus. Mungkin ada asalnya tapi terputus sanad dan seumpamanya. Dalam hadis halal haram mereka ketat. Dalam cerita macam ni, hatta Ibn Hajar ambil daripada Waqidi, daripada apa, longgar. Kalau ada orang cerita pun kita tak sanadnya tak kuat, tapi cerita tu memanglah disebut dalam kitab-kitab macam tu. Tapi yang pentingnya, Asim ni, saya nak cerita, Asim ni adalah anak Omar. Daripada Asim ni ada anak dia nama Hafs. Daripada Hafs ni ada anak dia nama Abdullah. Anak Hafs ni, seorang nama Abdullah, seorang nama Ubaidillah. Rawi bagi hadis ni yang riwayat Abu Dawud ni, anak cucu cicit Omar ni yang nama dia Abdullah. Sebab tu Abdullah bin Omar Al-Omari. Okey, tak apa. Masalah dengan Abdullah ni, dia rawi yang dhaif. Kalau hak dengar tu, oi, cucu cicit Sayyidina Umar, dia pergi kata dhaif, teruk tu dia ni. Nanti dulu ngaji sebut Rabbi zidni ilma. Bukan kita yang sebut dhaif. Ulama-ulama hadis mereka sebut ia sebagai dhaif. Guru Al-Imam Al-Bukhari, Ali Al-Madini, ni guru Imam Bukhari, kata dia dhaif. Yahya bin Sa'id kata dia dhaif. Ibn Hibban kata apa? Ibn Hibban kata masalah dengan Abdullah ni, ghalaba alaihi salah wal ibadah. Dia ni ahli kuat semayang, orang soleh, hatta ghafala an hifdzil akhbar, sehingga dia ni pulun ibadat bagus soleh, tapi bila bab hafalan ni tak berapa bagi tumpuan. Bila dia tak bagi tumpuan, menyebabkan dia riwayat, dia selalu tersasul dalam riwayat dia. Dia tersasul. Bila dia tersasul, bila banyak sangat salah, ulama-ulama hadis tinggal. Dia bila banyak salah, dia panggil meriwayatkan manakir, meriwayatkan mungkar. Mungkar tu bukan man ra'a minkum mungkaran tu. Bukan mungkar hadis, amalan mungkar. Mungkar dalam hadis maksudnya
bercanggah dengan riwayat yang sahih, itu mungkar. Ni pelajar Kuib sadar dah? Mana Kuib? Ada? Berapa orang belajar Kuib? Mungkar dengan maksud itu. Kalau sahibul manakir, bukan dia pergi buat maksiat, minum arak ke apa. Maksud dia meriwayatkan riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang sahih dan yang pelik. Contohnya dalam kes ini, tuan-tuan faham ni saya cerita ni? Dalam kes ini, ni mengaji hadis dia ada sikit payah sikit. Dalam kes ni, orang lain pun riwayat juga hadis ni, tapi tak ada perkataan kabar kemudian Nabi takbir tu. Dia kata memang Nabi bila lalu ayat sujud memang sujud, tapi kabar Nabi takbir tak ada. Tapi tang dia main riwayat ada. Dia tak bohong, tapi bimbang dia keliru. Dia keliru. Dalam ilmu hadis, kalau rawi itu bukan kaki silap, rawi itu thiqah, rawi itu kuat, dia ada penambahan dalam riwayat dia. Dia tambah sikit, hak orang lain tak ada. Yang tu dia namakan dengan ziyadatus thiqah. Faham belajar kepada aku ni? Ziyadatus thiqah. Maksud thiqah menambah. Ada apa? Ada edisi tambahan sikit kat dia. Ziyadatus thiqah secara umumnya, bukan detail, secara umumnya boleh diterima. Mungkin kawan dia terlepas, dia ingat perkataan tu sebab dia rekod tak silap. Misalnya tuan-tuan mai dengar kuliah saya, kawan 2-3 orang bawa satu cerita, seorang lagi bawa satu cerita juga sama, cuma yang seorang tu dia ada tambah sikit. Tapi kalau yang kaki yang tambah sikit ni, dia ni memang terkenal ingat bagus, tak pernah silap, riwayat kuat. Kita pakai, mungkin hampa terlepas pandang, memang dia sebut tu, masa hampa tak dengar, dia dengar. Tapi kalau kawan tu memang sebelum ni asyik duk silap saja, kemudian dia pergi tambah cerita. Tapi dia bukan kaki kelentong, tapi kaki pelupa. Tentu faham ni? Bila dia pelupa macam tu, riwayat dia dilihat sebagai, kemudian berbeza dengan riwayat orang lain, maka riwayat ini tak dapat dianggap dhaif. Bukan kerana diri dia pembohong, bukan kerana dia pembohong, tapi kerana teknikal itu. Tuan-tuan faham saya cerita ni? Lagi saya seorang faham tuan-tuan. Bagi yang dengar kok ada alul hadis lagi dia komplain, no. Abang dia atau adik dia, Ubaidillah bin Umar, saya sebut tadi dia ada apa? 2 orang kan? Riwayat juga hadis ni. Sedangkan Ubaidillah tu siqah, tak ada masalah macam saudara dia ni. Ya, betul, Ubaidillah riwayatkan. Cumanya Ubaidillah riwayatkan tak ada perkataan kabar ni, sujud ni. Ubaidillah pun tak ada perkataan ni. Dia saja ada. So, bagi ulama-ulama yang tidak menerima perkataan ni di sudut teknikal ni, mereka kata kalau sujud tidak ada Allahu Akbar, sujud terus. Tuan-tuan faham cerita ni? Kau tengok apa Maisa Abdullah Ubaidillah, sak kawan riwayat. Tuan-tuan faham ni? Okey. Dia seorang mufti tanya banyak kali, faham macam lah aku ni lembab sangat. Okey. It's quite technical, tapi this is fact. Ini adalah science of hadis. Ini ilmu hadis. Ini baru satu juzuk kecil daripada lautan ilmu hadis. Bagaimana al hadis trace riwayat, bagaimana dia nak menilai riwayat. Okey, bagi yang terima, dia kata tak ada, not big deal, mungkin betul dia cabut tu. Mereka kata sujud ada Allahu Akbar, sujud.
Bagi yang tak terima riwayat ni, mereka kata bila baca ayat sajdah, kita duduk-duduk ni, duduk katalah tuan-tuan duduk baca lalu ayat sajdah, terus sujud tanpa perlu menyebut Allahu Akbar. Bagi yang terima yang ni, dia kata apa? Sujud dengan sebut Allahu Akbar, sujud. Letaklah banyak beda, tapi cuma tuan-tuan tengok, hanya satu perkataan berlaku perbezaan di kalangan sarjana ilmu. Ahli hadis berbeza membawa pada perbezaan ahli fiqh. Sebab tu kata bila nak mengaji fiqh, kenalah juga mengaji hadis. Depa ni mengaji hadis, fiqh tak mengaji. Dah, orang mengaji. Ada orang mengaji hadis tak mengaji fiqh, itunya dia mengaji baca hadis je dia hafal. Tapi kalau orang mengaji hadis, dia mengaji fiqh, dia akan melihat bagaimana keseni ilmu itu begitu luas di dalam masalah ni. Okey. Bagi yang berdalilkan dengan ini, mereka kata bahawasanya mereka akan sunat takbir ketika untuk sujud. Okey. Ada yang kata di kalangan para ulama menyebut takbir semasa sujud, bangun pada sujud. Takbir tak? Ada di kalangan mazhab yang menyebut juga takbir. Mazhab Abu Hanifah kata sujud takbir, bangkit angkat tak takbir. Ada mazhab kata sujud takbir, angkat pun takbir. Maksudnya apa? Bila kita baca ayat Quran yang sajdah tu, tengah tuan-tuan bulan puasa ni kan tuan-tuan akan banyak baca Quran. Lalu ayat tu kalau tuan-tuan pakai hadis ni, Allahu Akbar, sujud. Kalau tuan-tuan tak pakai riwayat ni kerana dia dhaif, tuan-tuan sujud terus. Di kalangan ulama kata kalau dah turun pun Allahu Akbar, angkat pun Allahu Akbar. Ini ada keluasannya. Di kalangan para ulama yang straight sikit bab hadis ni, dia kata no, riwayat Abdullah bin Hafs bin Asim bin Umar Al-Khattab ini, yakni kita tak terima kerana dia lemah, dia lalu keliru. Riwayat hak dia kata dan takbir ni pun orang lain tak ada riwayat, dia saja, saya anggap dia dah keliru. Bukan kita lah. Saya bersetuju dengan ulama yang kata dia keliru, maka kita hanya bila lalu ayat itu terus hanya sujud. Jadi bila kita tengok semua benda ni, kita akan tahu bagaimana keluasan di dalam masalah ni. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Oh, ada masuk waktu. Tuan-tuan azan dulu. Dah masuk waktu kan? Azan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita sambung semula. Pada hadis-hadis ni, hadis yang terakhir dalam bab sujud tilawah ni. Pada hadis-hadis yang kita baca ni, kita tak jumpa bahawasanya ketika nak sujud sajdah ini, utamanya tadi Rasulullah dah baca Quran, sujud sajdah. Sahabat ada riwayatkan Nabi takbir tadi, walaupun kita kata ada masalah pada rawi itu. Rawi itu kita kata tadi bukan penipu, tapi dia orang soleh yang tak menumpukan kepada hafalan. Ada orang tuan-tuan dia soleh, tapi bila dia bagi tahu kita satu cerita, kita tak terima cerita dia, bukan kerana dia penipu, kadang-kadang kerana dia tak ingat. Kadang-kadang dia dengar lain, dia faham lain. Ini yang tak difahami oleh sebahagian orang di dalam ilmu. Dia ingat kalau orang tu ustaz, dia mesti baca, mesti dia faham betul. Mungkin dia faham tak betul. Soleh suatu benda yang lain. Seorang tu kuat semayang bukan membuktikan dia pandai. Ini beda. Hatta dalam semua ilmu.
Satu orang tu kuat main masjid, kuat sembahyang, kuat ibadah. Tapi kemudian dia bagi pandangan tentang hukum hakam fiqh. Itu pandangan dia bagi itu kalau tak berdasarkan kepada hujah dalil. Tak terima, kita tak boleh tengok hanya kerana dia pakai lebay. Ini mengelirukan orang awam. Orang awam dia tak faham. Dia tengok, takkan tak betul. Dia tu pergi Mekah banyak kali. Pergi Mekah banyak kali pasal dia ada duit lebih dan dia rajin, alhamdulillah. Dia pergi saleh. Itu cerita lain. Fiqh lain. Hadis lain. Mesti bedakan. Hatta dalam ilmu lain pun. Dulu kita tengok orang yang kita ingat dia pandai. Ekonomi kita ingat dia pandai. Orang bagi dia buat, tak erti. Ada juga. Tu di negeri mana saya tak pasti. Maksudnya, artinya hal-hal yang seperti itu berlaku dalam kehidupan manusia. Rawi yang saleh, ahli ibadah, tidak semestinya rawi yang kuat. Sebab tu dia kata binaqlin adlin dhabit. Hadis hendaklah rawi hadis itu adil dan dhabit. Adil ni dia saleh. Bukan kaki penipu, bukan kaki pembohong, bukan apa. Tapi tak cukup, dia mesti dhabit. Berupaya menjaga maklumat. Berupaya menjaga maklumat apa? Ingat dia kuat ataupun menjaga teks yang dia riwayatkan. Kalau dia tulis buku, dia jaga buku tu supaya orang lain tak boleh main tambah titik ke apa. Okey. Balik pada apa yang saya sebut tadi. Maka kita dapati ada riwayat yang takbir, tapi tak ada riwayat yang Nabi Allahu Akbar angkat tangan untuk sujud sajdah. Maka dengan itu, kalau sujud angkat tangan sujud sajdah langsung tidak ada. Ulama-ulama, sebahagian saya dah sebut berkuliah lepas, ada dua sisi pandang. Satu golongan para ulama, mereka ni majoriti, mereka tengok sujud sajdah ni macam solat. Pasal dia sujud. Dia macam solat. Bila dia macam solat, maka tak boleh sujud sajdah tanpa wudu. Faham tuan-tuan? Lagi tanpa apa ni? Tanpa menghadap kiblat, tanpa tutup aurat. Tutup aurat ni sekali hak duk faham lah. Oh, dia kata boleh sujud sajdah sambil telanjang lah. Ni pun ada mangkak juga. Mangkak ni memang tak boleh. Celup kepala dulu, tarik kaki naik atas pun tak apa nak faham. Orang kata tak aurat ni umpamanya kalau wanita tu duk baca Quran di rumah dia lalu ayat sajdah. Umpamanya, boleh tak dia sujud? Kalau dia di atas kaul sujud sajdah itu macam solat, dia tak boleh lah. Tuan-tuan faham? Okey. Saya nak bagi tahu kaul banyak, tapi saya nak grupkan kaul tu bagi mudah. Satu lagi ialah aliran yang mana menyatakan bahawa sujud sajdah ni bukan solat. Dia sujud tilawah ni kaitan dengan ayat tu bila kita baca. Bagi yang pendapat macam ni, ramai di kalangan ulama hadis, di kalangan salaf juga. Pendapat yang pertama tadi majoriti, tuan-tuan. Kebanyakan ulama, mazhab-mazhab banyak pendapat macam pertama tadi. Ni pendapat kedua. Ada ulama hadis dan ada juga ulama-ulama salaf dulu. Termasuk kemudian hatta dalam sebahagian ulama-ulama Hambali, sebahagian mereka cenderung pada yang banyak memetik riwayat-riwayat hadis ni, mereka melihat yang ni bukan solat. Bila dia bukan solat, tak wajib wudu, tak wajib tutup aurat. Hatta kalau tak menghadap kiblat pun sujud. Walaupun itu ada dua kaul, Syekhul Islam Ibn Taymiyah walaupun dia berpendapat dengan pendapat yang kedua, dia kata yang terbaik kalau nak sujud sajdah, biarlah dalam keadaan kita macam nak solat. Itulah yang terbaik. Iaitu biarlah kita ada wudu. Kerana bila nak baca Quran tak semesti ada wudu, tapi bila nak pegang Quran ada
isu tentang para ulama tentang masalah wudu. Walaupun ada khilaf, tapi ada isu yang besar tentang masalah wudu. Okey. Jadi eloklah wudu, eloklah menghadap kiblat, eloklah dalam keadaan menutup aurat. Itu adalah yang terbaik di dalam isu ni. Dan ini saya telah sebut pandangan-pandangan para ulama. Cumanya kalau tuan-tuan tiba-tiba tengok ada orang duduk di Masjidil Haram, ke bahagian orang perempuan saja ke yang tak nampak siapa dia, rambut nampak apa semua, lalu ayat sajdah dia sujud, kita tak payah kata dia ni tak mengaji. Bukan dia tak mengaji, dia mungkin dia mengaji tapi dia pada mazhab yang lain. Yang masalah orang ni bila dia pergi mengaji satu saja, lalu dia rasa buah dia tu habis dah, banyak tu saja. Bila kita tahu sebab apa mereka berbeza pendapat, kita akan hormat sebab itu. Yang kita tak boleh terima, tak ada dalil apa, pergi buat. Itu cerita lain. Ini dalil dia ada, tapi macam mana dia faham. Golongan yang kedua ni dia faham, sujud tilawah ni bukan solat. Bila dia bukan solat, kemudian tak ada lah nak kena bagi salam. Ada mazhab, banyak mazhab menyatakan lepas sujud tilawah bagi salam belah kanan, termasuk mazhab Hanbali. Jadi kalau kita tengok, ada yang bagi salam, ada yang sujud saja tanpa bagi salam. Kesemuanya itu di dalam daerah fiqh yang dibenarkan. Yang penting tuan-tuan lalu ayat sajdah, tuan-tuan sujud. Kalau berwudu, itu yang terbaik. Menutup aurat, menghadap kiblat, sujud. Tapi mungkin ada hal yang tertentu. Satu orang kadang-kadang dia dengar ayat orang baca, orang sujud. Bila satu orang ngaji kuliah, dengar tiga-tiga semua orang sujud dalam kuliah tu kerana syekh tu baca ayat sajdah tu, dia tengok dia seorang aja tak sujud, dia boleh sujud. Kadang-kadang masa hari kita dengar ayat tu, orang lain baca, kita mendengarnya, begitu terasa ayat itu dalam diri kita, begitu berkeinginan kita pada sujud. Kalau kita sujud pun ada qaul ulama atasnya, walaupun mungkin ketika itu kita tidak begitu sempurna di sudut syarat-syarat salat itu. Ini maksud daripada perbincangan apabila kita mengetahui hadis-hadis yang dibawa oleh Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani dalam bab ni. Weh, nak jawab soalan ke? Saya ni tak mandi ni hangat. Jawab satu itu boleh kot. Apa soalan ni? Bagaimana ulama hadis kesan apabila orang-orang mengambil pelbagai jalur sanad yang makbul bagi mensahihkan hadis maudhu'? Means, ada orang putih kat sikit. Lebih dari satu jalur, iaitu jalur yang lain itu sebagai mutaba'ah ataupun syawahid. Panjang nak cerita ni. Saya cerita sikit tuan-tuan nak bagi faham. Pertama, bila satu orang zaman dulu dia riwayatkan hadis, bukan orang teris siapa sanad yang dia ambil, orang teris dia tu sendiri hang siapa. Kalau kaki kelentong, tapi dah awal orang tahu dia kelentong lah, dia tak payah sebutlah sanad siapa pun, dia kelentong, orang kelentong. Kalau orang tu, masalahnya kalau dia ada dua, kalau orang bercakap benar, dia ni kita tahu rekod bercakap benar, soleh, tak pernah berbohong. Dia cerita pada kita satu hal, kata berlaku kejadian tu kita tengok pelik yang dia cerita, tapi kita nak tolak sukar sebab kerana apa dia? Dia satu orang yang kita percayai, tak ada rekod berbohong, orang baik. Tapi kalau satu orang kaki kelentong saja, lepas tu dia cerita kat kita satu kejadian cerita, kita kata peliknya cerita ni no. Nak pelik apa? Dia kaki kelentong. Tuan-tuan faham tak? Tak ada pelik apa kaki kelentong. Lebih pada tu dia boleh cerita. Tapi yang kita akan jadi masalah kalau orang tu ahli cakap benar, dia cerita.
Sama ada fakta yang dia cerita tu memang benar, ataupun mungkin bukan dia tipu, dia telah terkeliru kena tengok apa benda. Tapi dia tak tipu, mesti ada asas dah. Tapi kalau kaki kelentong, tak payah. Tak payah buat apa. Kan? Macam saya cerita orang ni, orang yang bertengkar antara gagak dengan kambing lah. Kan? Arab selalu buat contoh tu. Satu orang tengok daripada jauh. Orang kata, nak apa tu? Gagak. Kan dia kambing tu. Padang pasir kan. Gagak, kambing tu. Kambing hitam. Gagak. Kan? Pergi dekat, terbang. Tu aku kata gagak. Burung. Ya kambing. Terbang. Kambing yang jenis terbang. Tuan-tuan awak macam mana? Payahlah. Kalau macam tu memang kaki kelentong lah. Orang kelentong, macam saya sebut kata, orang cerita, kampung aku, ya Allah, sungai dia cedok air, dapat ikan. Itu kampung hang tak tengok kampung aku lagi. Kampung aku kena kuih ikan baru boleh ambil ayam. Tu dia. Kita tak boleh buat apa. Kan? Ini saya nak buat contoh bagaimana orang kalau kaki kelentong. Kaki kelentong, bila dia kelentong banyak kali, dia bagi riwayat-riwayat yang kelentong, lama-lama kita akan tahulah. Kita akan tahu bahawasanya dia berbohong ataupun dia tak bercakap benar. Karena bila dia rawi itu sendiri akan dia bukan orang akan tanya siapa sanad hang. Orang tanya hang siapa? Siapa guru hang? Hang ambil daripada siapa? Siapa yang telah recommend hang? Siapa yang telah recognize hang sebagai perawi hadis? Kalau tidak, bukan orang ambil. Dia bukan jenis ambil langsung abangnya. Tengok langsung abang, ada jambang sikit. Keluarga Nabi. Lah kali skema. Bukan macam tu. Tapi ini tak tuan-tuan, beberapa tahun yang dulu dah ada orang Arab yang main tipu pasal keluarga Nabi ni. Tuan-tuan masih ingat? Beirut mana tahu, dah habis dah sapu duit dah. Dia yang dulu tu siap bagi ceramah satu stadium. Lepas tu berapa tahun kemudian lupa, main skema baru pula. Kena pula. Bukan pasal orang Arab hak penipu tu. Sebab cara fikir kita tu. Cara fikir kita. Pasal kita ni suka fikir macam tu. Fikiran kita, kalau orang tu mai-mai wali Allah, mai-mai keluarga Nabi ada ajaib. Kita tak fikir Allah menyuruh kita beramal saleh dan menghubungkan antara kita dengan Allah. Punya banyak tadi kita sebut, Allah suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu kata doa pada aku terima doa kamu. Kita tak seronok semua tu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayudkhuluna jahannama dakhirin. Yang mana sombong daripada doa pada Allah masuk api neraka dalam keadaan hina. Kita tak seronok. Walaupun Tuhan habaq, hampa doa kat aku. Kita tak mau. Kita mau pergi cari orang punya. Kita mesti cari satu broker suruh dia doa untuk kita. Bukan tak boleh suruh orang doa, boleh. Tapi kita semua, macam tu yang saya kata, pergi Mekah tak jadi. Kena pergi jadi kubur. Supaya dikubur, minta orang kubur, bagi tunai hajat kita. Macam itulah amalan-amalan dahulu yang akhirnya membawa manusia pada syirik. Pasal cara fikir kita. Kalau kita fikir daripada awal tak fikir macam tu, hang mai lah siapa pun cerita benda ni, kita tak ada apa-apa. Kita tak apa. Sebab tu tuan-tuan tengoklah masyarakat kita. Cerita sikit lah. Orang yang kaki percaya hantu. Bukan kata saya kata hantu syaitan, tak ada. Ada. Tapi dia ni apa? Sakit perut, hantu. Pening kepala, hantu raya. Kan? Sakit kepala, hantu ayam. Semua segala hantu telah menjadi sasaran dia. Kita jumpa dia, tuan-tuan jumpa dia lagi 5 tahun pun macam itulah cerita dia. Tu pun tuan-tuan tengok orang-orang yang baik tuan-tuan. Kalau dia kata dia tu lah anak saya tu siapa buat tahu kat dia kena apa tahu. Lepas tu kita main jumpa 5 tahun ingat habis dah cerita tu.
Cerita lain, mereka buka kedai pun tak laku, orang duk buat, orang duk lalu tak nampak. Nampak? Punya hebat jin tu sampai boleh lindung kedai tu. Kalau sungguh dia boleh lindung kedai tu, kita nak suruh dia lindung produk Israel. Dia sentiasa, padahal dia tak pernah tanya, kedai masak tak sedap, kita pi pun tak apa nak lalu makan. Bukan kata tak, hantu tak main pun okey dah terang ni untuk pulau kedai tu. Dia tak ada. Saya bukan menafikan sihir, tapi itulah cara fikir dia. Bila sakit, otak dia bomoh. Ada orang nak menega, cari bomoh. Nak masuk politik, cari bomoh. Ada. Lah ni broker macam tu juga. Semua keupayaan kesolehan yang patut kita usahakan diletak tepi. Nak masuk politik, jom aku bawa pergi jumpa satu Habib bagus punya. Dia nanti boleh buat satu doa kan, nanti menang. Macam itulah nak menega. Otak ni bila mari, broker di tengah ni tentu dah untung. Tiket kapal terbang, nak pergi makan, restoran, semua dapat lah. Dan otak ni berjalan, tuan-tuan. Lagi otak ni dah ada, tuan-tuan akan tengok setahun dua lagi, mai pula orang lain scammer, tipu pula. Tapi kalau kita membebaskan diri kita daripada hal ini, kita tahu Allah menyuruh kita doa padanya. Kalau jumpa orang soleh, dia memang soleh, dia doa pada kita, alhamdulillah. Kalau dia nak doa kat kita pun nak kena bayar, apa maksudnya? Dan orang soleh, dia tak ada, mai, siapa nak doa, mai saya doa. Mai. Tuan-tuan tengok hak dalam video tu, hak Pakistan apa, salam tu dia duit penuh. Salam sampai bergegak badan tu, dia jadi macam histeria ke apa. Tapi semua salam tu, salam kena ada duit, baru ada doa. Dia seolah-olah confirm, kalau aku doa mustajab. Ni anak murid hak kat bawah ni, salah seorang wali Allah telah datang ke tempat kita. Ni hak kat bawah ni. Hak sebut tu pun ada persen. Dia ada rangkaian ni semua. Hak nak jumpa, aku bawa. Tapi hampa kena bawa ni sekarang nak jumpa besok. Ini industri perniagaan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok 2-3 hari ni macam-macam orang cerita. Semua hak skamer-skamer kebelakangan ini, la samahallah, na'udzubillah, semua ada identiti agama. Yang ada serban, yang ada janggut, yang ada mata bercelak, yang ada sambil tahajud buat live, macam-macam. Ini kalau sekiranya Karl Marx tu memang kafir, dia hidup, dia kata dia benar, walaupun dia salah. Karena dia kata religion is opium, agama adalah candu. Bukan agama candu, Islam tak candu. Orang yang kepala pemikirannya itu tersasul, superstitious minded mentality, otak yang khurafat, yang sentiasa tersasul dengan versi agama. Tapi orang yang belajar agama, rujukan kita Quran Sunnah. Ulama memang kita perlukan mereka, tapi mereka akan bahas pandangan itu atas Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita bagi lesen kepada golongan agama, ulama ni kalau dia kata tak sama dengan Quran dan Sunnah pun, kita kena pakai dia. Kalau Nabi ke kanan, dia ke kiri, kita pi kiri. Bila dia bagi lesen tu, lesen besar. Kemudian kalau itu yang menyebabkan tertipu, ramai orang pakai jadi ulama. Yang dulu siapa-siapa saja di negeri dia pakai selok jin, bagus punya bubuh rokok, mai Malaysia bubuh serban, bagi mata bercelak sikit, semua orang cium tangan. Hatta hak golongan agama juga. Sebab ini satu keuntungan yang besar, modal air liur saja. Mari cakap saya, cakap. Tak perlu apa. Bisnes yang paling mudah, tuan-tuan, agama.
Mari tayang badan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Habis. Sebab itu Syifa binti Abdillah dalam riwayat, dia melihat satu orang yang berjalan di pasar, berjalan dalam keadaan tu Masya Allah tunduk. Dia kata, laqad ra'aitu Umar bin Khattab, aku lihat Umar bin Khattab idza masya asra wa idza takallama asma', bila dia cakap jalan jelas, laju, bila dia cakap jelas, wa idza daraba auja', kalau dia pukul sakit. Tapi dia orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi versi ni sama, versi ni dia mau versi satu ulama, yang satu orang pakak mengaku ulama. Hampa ni jenis tak ikut ulama. Jenis tak ikut ulama. Ulama yang dia maksudkan tu ulama dia lah. Sebab tu kita boleh tanya, nak ikut ulama mana? PAS, UMNO, PKR, Bersatu, saya sebut nama parti. Semualah pakai ada ulama belakang. Ulama mana yang nak suruh kita ikut ni? Ulama bukan maksud orang yang tubuhkan persatuan ulama ataupun badan ulama. Ulama adalah orang yang membuktikan penghujahannya berdasarkan ilmu. Kalau tidak, habis orang goreng agama ni. Ada yang pakai serban, ada yang simpan janggut, ada yang bercelak, habis pakai ikut. Harap dia pelih tak ada yang kena lah, mudah-mudahan. Saya dulu ada jumpa satu orang ahli perniagaan yang sangat bagus. Dalam perniagaan bagus dia punya calculation dia ni. Kira bicara bisnes dia ni very good. Tapi dia tengok orang perkenal dia kepada satu ustaz. Ustaz ni bila orang perkenal kat dia, dia pun pengaruh tengok ustaz ni, Masya Allah, apa semua. Dia bagi ratus ribu kat ustaz ni untuk keberkatan dia. Saya bukan kata tak boleh bagi kat ustaz, boleh bagi kalau kena cara. Lah kali dia tengok ustaz ni lebih mewah pada dia sendiri. Tukang kereta, baju mahal, semua benda kemewahan mahal. Semua duit-duit yang dia bagi tu tak nampak pun membesarkan pusat-pusat pengajian. Dia kata hanya dia invest untuk diri dia sendiri. Then dia mai jumpa saya. Dia cerita macam mana agama jadi macam tu. Saya kata it has nothing to do dengan agama. Itu adalah pilihan. Dia ni ada jawatan lah, ada gelaran yang saya tak mahu sebut. Pilihan, kerana itu cara you fikir. Bukan salah bagi pada duit pada orang agama, hadiah pada orang, tak salah. Tapi apabila you berfikir you tak boleh berhubung dengan Allah, dia yang akan hubung awak dengan Allah, itu salah. Itu adalah satu benda yang salah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah dan diberikan kurniaan pada kita ilmu dan bimbingan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.